Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terima kasih kepada anda yang terus memantau siaran kami. Tidak kira di radio, anda boleh dengar kami di saluran 882 di set-top box Astro. Sementara pada ketika ini kita sedang bersiaran secara langsung di Facebook Astro Arena. Suka diingatkan Bola Mamak akan ke udara semula pada jam 10 malam nanti untuk kepuasan menarik apa yang telah pun kita bincangkan pada petang ini. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu antara menu yang telah pun dipersiapkan oleh chef-chef yang bertugas pada hari ini. Dipersilakan Saudara Hafiz. Okey, jom kita tengok Piala Malaysia 2020 batal. Batal, yang lain boleh pula, yang ni pula tak boleh. Apa hal? JDT tarik diri ACL, pancing memancing. Siapa dapat ikan besar, siapa dapat ikan baik, semuanya akan kita bincangkan pada petang ini. Lagi Piala Malaysia batal, peminat kecewa. Ini cerita awal yang tadi tu overall. Jadi hari ini kita nak bincang tentang Piala Malaysia batal, peminat pasti kecewa, MFL tidak bertegas. Serius? Tak kot. Okey, baik. Saya perkenalkan tetamu-tetamu yang akan menemani saya petang ini. Yang pertama, share dia punya komen pasal batal Piala Malaysia tu mencecah ribuan. Esko Media FM, Saudara Christopher Raj. Encik Hafiz Alamat. Benar ke ni? Okay, selamat Deepavali. Deepavali. Masa tak shift lah? Biasalah. Kita protes kan? Protes. Dan terima kasih saya ucapkan kepada individu ini kerana berapa kali saya cuba untuk dapatkan dia, tapi hari ini akhirnya dia dapat. Okey. Tidak lain tidak bukan, kita berikan tepukan gemuruh untuk the one and only Syafiq Rahim. Nampak kita pancing kok. Siap, Bik? Sihat, Alhamdulillah. Siap. So apa buat ni masa MCO ni? Tengok dekat Instagram order makan ni banyak. Mana ada. Saya jual goreng pisang sekarang. Serius? Tapi baju tu cantik Baju tu. Alhamdulillah. Kan. So dah buka cerita ni, so kita ceritakan lah sikit. Intro sikit pasal baju tu. So ni baju ni saya rasa semua dah maklum. Kita punya local brand, sports Evo. Dia punya owner adalah saya lah. Okay. So orang semua cakap, semua tahu, tak tahu lagi yang brand ni siapa punya. Baik. So saya beritahu brand ni adalah saya punya sendiri. Baik. So ni adalah saya rasa yang kedua local brand yang ada dekat Malaysia, melainkan AL. So hopefully orang semua akan support Sports Evo lepas ni lah. Kita akan bincang sikit pasal Sport Evo tu. Sebab apa? Yalah, nak duduk KL lama, nak dapat baju free. Tengok teknik dia. Okay, Chris? Baik. Okay, kita buka pada cerita. Anda juga boleh hantar kami di komen di Facebook. Perth Legend copot Azrin Masuni, Gaban SR8 Legend JDT copot. Macam-macam lah di Facebook pada ketika ini. Okay, anda juga boleh menghubungi kami di talian yang telah pun kami akan letakkan di bawah nanti. Baik, kita buka terus. Piala Malaysia batal, peminat kecewa. Saya rasa Chris, kita mulakan dengan Chris Habib. Okay, boleh. Piala Malaysia ni dibatal oleh sebab COVID ni lah. Okay, COVID ni macam-macam polemik timbul, macam-macam persepsi timbul. Kenapa itu tak boleh, ini tak boleh. Tetapi bola sepak ni terkena tempias. Saya cukup kecewa dengan apa yang berlaku tentang Piala Malaysia. Mungkin Chris buka sedikit tentang Piala Malaysia ni. Ya, Hafizal, seperti mana yang kita tahu ya, keputusan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk tidak meneruskan atau memberikan kebenaran meneruskan Piala Malaysia ya, walaupun MFL telah membuat beberapa rayuan dan menyediakan SOP yang cukup ketat untuk meneruskan Piala Malaysia, dan kita terpaksa akur kepada keputusan MKN. Tetapi saya rasa MKN mungkin tidak faham bagaimana industri bola sepak ini berfungsi, atau industri sukan ya, kerana dia punya akibat tidak membuat Piala Malaysia ini cukup tamparan dia cukup hebat. Bukan saja untuk MFL tetapi juga untuk pasukan-pasukan dan pemain-pemain, daripada pemain sehingga pekerja di stadium, semua terkesan. Baik. Dan kita harap supaya
perkara yang berlaku kali ini dalam tahun ini tidak berulang lagi pada tahun hadapan. Okey. Ya, itu. Baik. Fik, kalau kita lihat bukannya MFL tak mau selamatkan Piala Malaysia ni, tetapi ada kena-mengena juga dari segi sudut kontrak pemain dan sebagainya. Awak di Melaka macam mana? Ada persefahaman, perjanjian ataupun bagaimana selepas Piala Malaysia dibatalkan? Ya, okeylah, untuk sedia maklum, kita punya kontrak sebagai pemain memang habis November ni. So anjakan mungkinlah, itu pandangan saya lah. Pandangan saya, Piala Malaysia sepatutnya habis November ni. So kalau dianjakkan lagi ataupun mungkin terbeban pada klub masing-masing untuk tak boleh kita anjakkan kontrak sebagai sebulan lagi ke. Betul. So mungkin 10-15 hari, so tak boleh lagi, mungkin close tu tak ada. Betul. So apa boleh buat, mungkin ini jalan yang terbaik. Mungkin itu bagi saya jalan yang terbaik untuk semua pihak, semua klub, untuk membatalkan Piala Malaysia ni lah. Walaupun pahit, orang kata, sebab Piala Malaysia adalah one of piala yang berprestij dekat Malaysia ni. So semua pemain untuk bagi yang terbaik untuk dalam Piala Malaysia ni. Okey. So macam pemain kita agak kecewa jugalah. Agak kecewa di atas pembatalan Piala Malaysia ni. Walaupun kita tengok cara Piala Malaysia kali ni berlainan daripada sebelum-sebelum ni. So knockout punya sistem. Baik. So kita akui, not in Malaysia je, maybe not in Malaysia saja. Benda ni berlaku di seluruh dunia. So harapan saya, mungkin ada hikmah di depan, kita tak tahu. So mungkin ada lagi yang terbaik untuk pemain-pemain. Baik. Dan untuk kelab sendiri. Chris, Ya. kalau kita ikut ini pandangan peribadi saya, boleh quote sebagai pandangan peribadi ya. Okay. Apakah MKN ni terlepas pandang ataupun tidak ada pemain industri yang dipanggil untuk duduk dalam membentangkan fakta-fakta yang lebih jelas? Ya. Ada juga saya dapat information nak suruh buat kontrak 10 hari. Ya. Mana adalah sejarah dalam kontrak 10 hari? Ya. Lepas tu kita kena fikir juga FIFA punya rules, AFC punya rules, Chris. Ya, betul. Seperti yang Hafizah bagi tahu tadi, tidak ada di mana-mana kontrak untuk 10 hari atau untuk sebulan ya. Kerana apabila pemain tersebut kalau ditimpa masalah, kontrak itu sebenarnya tidak boleh digunakan atau tidak laku dari segi perundangan FIFA atau AFC. Seperti mana yang saya katakan sebelum ini, Hafizal, saya rasa MKN dan KBS dan Majlis Olimpik Malaysia kena mainkan satu peranan yang lebih mendalam. Mungkin dah ada task force, tetapi dalam task force ni mereka kena ada pemegang taruh sukan-sukan negara. Seumpamanya beberapa individu yang terlibat dalam sukan, daripada persatuan, daripada industri sukan secara keseluruhan. Ya, dan mereka patut duduk berbincang dan membuat satu SOP yang boleh digunakan oleh persatuan sukan. Ya, walaupun kita melihat kita berada, ya, saya cuma nak teraskan, saya bukan katakan bahawa kita tidak perlu pandang serius. Kita kena pandang serius terhadap COVID. Kita menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dan frontliners dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat contoh yang berlaku di Thailand, ya, walaupun setiap hari mereka mempunyai kes 600 ke 1000 lebih, Liga Thailand dah bermula hampir 3 bulan. 2 atau 3 hari lalu Thailand National Team bermain dengan All-Star, Thailand All-Star. Dan ini membuka balik industri sukan. Kita melihat apa yang berlaku di Eropah. Ya, dari even sukan badminton for example, German Open dilangsungkan. Saya rasa pada pendapat saya, kita kena aktifkan balik industri sukan dan kesemua pihak-pihak yang terlibat seperti katakan tadi, MKN, KBS, MOM kena duduk berbincang dan membawa industri player dalam task force. Ya, kerana tidak ada industri player dalam task force ini, kerana itulah kita mendengar boleh buat kontrak 5 hari, 6 hari, 10 hari. Kerana mereka tidak mempunyai kepakaran. They are not subject expert dalam industri sukan. Okey. Ya? Fik, nak kata SOP kan, biasalah.
grup menyanyi akan bantai grup main bola pun tak puas hati bantai grup menyanyi. Tetapi kalau nak tahu sebenarnya SOP yang telah pun ditetapkan pasal masa Piala Malaysia tu, bukan kecil-kecil punya SOP, Pik. Kalau boleh share sikit SOP tu. Okey, biarlah kita macam pemain, so kita ikut apa yang dah diterapkan. So sebagai pemain kena ikut dia punya SOP. So masa permulaan liga kembali tu, liga start, only 11 player saja yang ada dalam dressing room. So yang lain diasingkan di tempat lain. So training pun ada 2 session, 2 bilik. So kita ikut untuk kesemua pihak lah, untuk Betul. semua pihak, untuk kebaikan semua pihak. Betul. So kita kena ikut, dan alhamdulillah semua pemain bagi kerjasama yang baik. Kalau kita tengok dari pihak lawan ataupun pihak home ground atau away team yang datang pun semua ikut SOP yang diterapkan lah. Baik. Jadi Chris, Syafiq kata dia dah lalui dah masa Piala Malaysia, masa Liga pun kan. SOP semua ikut. Tetapi saya tak faham sebenarnya. Okay, kalau saya cakap kan orang marah. Tapi saya kena cakap juga lah. Kan? Nak marah ni. Bila menang, tak kira lah sukan bola sepak ke sukan apa, segelintir ni orang besar ni dia mulalah. Berimpit, angkat tangan apa semua kan. Dia nombor 1 depan. Baru cari jersey. Baru cari jersey. Lepas tu tanya pula stadium ni nak pergi ikut jalan mana. Itu semua akan terjadi. Segelintir ahli-ahli politik ni. Tapi bila jadi macam ni, pernahkah diorang fikir pemain-pemain industri macam yang ada padang bola, futsal, gelanggang futsal berapa banyak dah kena tutup. Fikirlah sikit. Ya, kerana itulah Fiza, kalau kita melihat macam Safi kata tadi, setiap kelab dan Persatuan Bola Sepak Negeri memulakan proses SOP ni daripada bulan Julai. Beribu-ribu ringgit dibelanjakan untuk setiap pasukannya mengikuti SOP ni. Dan MFL juga menyediakan SOP yang ketat dan telah pun mendapatkan kelulusan daripada MKN. Ya, dan kita rasa kita punya SOP ni memang setaraf dengan mana-mana liga di dunia. Compare to J-League dan K-League dan sebagainya, memang bertaraf dunia SOP yang disediakan kerana kita mengikut panduan yang disediakan oleh AFC dan FIFA dan sebagainya. Jadi kalau Liga Super boleh dijalankan, tidak ada kluster bola sepak, kita kena faham kluster yang berlaku di Sabah itu. Ada juga saya baca dalam Facebook saya, beberapa orang katakan bahawa Sabah membuat kluster bola sepak. Sabah tidak kluster bola sepak. Bukan. Itu kluster politik. Betul. Sabah tidak boleh datang ke bermain dalam Piala Malaysia pada awalnya kerana mereka berada dalam zon merah dan PKPB di Sabah. Jadi mereka tidak boleh keluar. Ya. Bukan pasukan bola sepak yang menyebabkan kluster Sabah ini, ya. So yang itu kita kena terang. Kedua, kalau SOP yang digunakan itu telah pun mendapat kelulusan KKM dan juga MKN, mengapa kita tidak boleh gunakan SOP sama untuk Piala Malaysia? Ya, sanitization dilakukan, suhu dia temperature diambil oleh atlet, bas disanitasikan. Ada tim yang pergi ke stadium, 2 bas, 20 pemain diasingkan dalam satu bas dan sebagainya. Perancangan rapi digunakan, dressing room disanitize dan sebagainya. So saya rasa inilah yang katakan mereka tidak faham bagaimana industri sukan ini sebenarnya dijalankan. Itu dia punya kesilapan di sana. Dan yang sedihnya kalau kita melihat kabinet dia sekarang, kita melihat ada 5 bekas Menteri Belia dan Sukan dalam kabinet. Tan Sri Muhyiddin, bekas Menteri Belia dan Sukan. YB Khairi Jamaluddin, bekas Menteri Belia dan Sukan. Sekarang kita ada Datuk Seri Rizal Marikan. Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Belia dan Sukan. Ya, dan lagi satu ialah, saya tak pasti lagi satu, tapi ada 5 orang. Jadi 5 individu ni pernah Datuk Seri Isyamuddin Hussein, ya, bekas Menteri Belia. 5 menteri dalam kabinet, sudah tentu mereka boleh merasai apa yang dirasakan oleh atlet dan persatuan dan sukan secara keseluruhan. Kalau dia rasa lah itulah. Itu dia, betul. Kalau dia rasa. Kalau dia cerita kalau dia rasa. Syafiq, bila tahu cerita tak main Piala Malaysia ni dalam grup WhatsApp tim macam mana? Fras ke memang macam awak cakap Piala Malaysia ni sentimen dia lain sikit? Ya, okey. Memang cakap mungkin bukan Melaka sajalah, so dalam tim-tim yang lain, so terutama
pasukan-pasukan yang dah layak ke pusingan yang seterusnya. Apabila dapat tahu Piala Malaysia ni dibatalkan. So sedikit sebanyak memang ada rasa kecewa. Sebab ini adalah piala yang berprestij di Malaysia. Betul. So nak tak nak kita kena terima, walaupun pahit, kita kena terima hakikat apa yang dah terjadi pada keadaan sekarang ni, apa yang telah terjadi. So saya harap macam tadi semua dah cakap, dah bincang pasal MKM, Betul. pasal KKM. So itu di luar bidang kuasa saya. Betul. Untuk memberi pandangan. Faham. Saya harap diorang dapat teliti lebih dalam lagi, pihak-pihak yang tertentu untuk bersepakat ataupun untuk berbincang dengan lebih dalam untuk di masa yang akan datang. Baik. Kerana it's true. Kerana kita tidak boleh membiarkan, bukan saja seperti katakan tadi pemain, tetapi pengusaha futsal, pengusaha pakaian, betul. pengusaha semua industri secara keseluruhan akan terasa kesan ni. Kerana hari ini kita buat lockdown bola sepak dan sebagainya. Katakan kalau kita harap kes akan pulih, tapi kalau katakan pada bulan Januari Februari kes tak pulih dan kita terpaksa mula liga kita, apa yang akan berlaku? Ya. So saya itulah macam saya kata tadi, setiap individu yang terlibat macam Syafiq katakan kena duduk berbincang dan membuat satu SOP dan mengaktifkan balik industri sukan negara. Kita bukan niat untuk menghentam siapa-siapa, tidak. Ya. Kita meluahkan apa yang macam Syafiq kita faham. Syafiq nak bersuara macam mana, dia pun cari makan kan. Betul. Tapi kita di pihak media juga mahukan satu keseragaman yang lebih luas. Okey, antaranya komen Nizam Yusof, memang ini berlaku Gaban, bidang sukan ni akan dipandang tidak penting dan bukan keperluan. Ini mentaliti yang harus diubah. Sukan ni industri yang besar, malah banyak beri impak kepada ekonomi negara. Tadi Chris bagi tahu tadi. Okey, next Aidil Davila kata, tapi kenapa Liga-Liga dunia pemain ada positif tapi Liga tetap juga diteruskan? Kenapa Liga Malaysia tak buat macam tu? Sebab ni Malaysia. Inilah Malaysia. Okey. Okey, baik. Sebelum kita berehat seketika, saya mungkin ada pandangan yang sedikit, mungkinlah kalau setuju, tak setuju, tak apa, siapalah saya kan. Sebelum start musim depan, kita akan cadangkan kepada FM dan juga MFL untuk memanggil ke semua kapten-kapten pasukan untuk bertemu pihak kerajaan. Tak payah hantar datuk-datuk lah sekarang ni. Kita hantar kapten je. Kita hantar kapten kan, sebagai luahan hati pemain. Ya. Patut mungkin dengar luahan hati pemain dan sebagainya, baru mereka rasa akan tahulah kesusahan mereka. Kerana ini juga bergantung kepada klub ya, Fizal. Bukan senang untuk klub untuk membayar gaji. Betul. Setiap bulan apabila tidak ada pertandingan. Okey, Syafiq, awak sokong je. Awak angguk je. Sokong. Siapa tahu kita sokong. Ya. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini untuk segmen yang kedua pastinya di Bola Mama. Anda terus boleh hantar komen, insyaAllah. Sempat saya baca. Panggilan telefon saya akan jawab selepas ini. Berehat seketika, kembali selepas ini. Okey, kembali semula dalam segmen yang kedua. Hidangan utama, kita akan bincangkan topik-topik berikut. Jangan takut Syafiq, dah 3.20, ada setengah jam lagi nak habis. Dia takut, bang okey ke bang okey. Okey, impak kepada pasukan, JDT tarik diri SCL, JDT kena hukuman, impak skuad kebangsaan. Okey, jom. Baik. Setakat ni perbincangan Syafiq dengan Melaka United okey, gaji semua dah okey. Okey, alhamdulillah, tak ada masalah. So sekarang ni kita tunggu plan untuk next season lah. Tapi saya dengar kata nama awak ada lagi. Don't worry. Ada Melaka sambung. Ada 10 pemain dikekalkan ataupun separuh pada tim tu kekal lah. Jurulatih saya tak pasti lagi, tapi setakat ni saya dapat info awak kekal. Tahniah. Aduh, okey. Pik, kalau nak lihat bila COVID ni, kita main pun tak lama. League pun sekejap. Lepas tu Piala Malaysia pun dah dikalah matikan. Lepas tu jadi macam ni pula. Impak pemain untuk kekal cari pasukan baru, terkesan Pik. Sebab apa, gaji semua akan turun. Bukan tak boleh harap gaji yang sama dah. Ya, betul. So sekarang ni player like mushroom, cendawan. Pemain-pemain bola sepak sekarang ni dah macam cendawan. So dia tumbuh macam cendawan. So siapa yang give the best, bagi yang terbaik, dia ada tempat dia lah untuk mana-mana pasukan.
So bagi saya, sesiapa saja pemain yang diberi peluang, give your best, bagi yang terbaik untuk pasukan anda yang masing-masing. Anda wakil, bagi yang terbaik. Itu yang penting. You play untuk diri kita sendiri, dan untuk pasukan, itu yang penting. Untuk bukan katakan kita bersaing secara sihat, itu yang penting. Kalau semua pemain bagi yang terbaik, impact dia pada pasukan negara. Itu pasukan negara kita akan dapat impact yang baik. Lepas tu anda sendiri pemain, so dia dah tak ada risau dah. Okey, nak setiap kali hujung tahun je, ada kelab mana-mana tak, ada player, ada mana-mana yang kosong tak, ada tim ni. So bagi saya, kita kena ubah persepsi tu, sikap tu. Kita kena, yang penting kita, kalau kita dapat peluang untuk contohlah next season 2021, kita prepare untuk 2022. So 2021 tu you give 100% untuk pasukan sendiri dan untuk diri kita sendiri, untuk kita punya plan 2022. So mana-mana pasukan pun akan tengok kita punya performance. Bukan setakat satu tim, dua tim. Kita ada 12 tim Liga Super, 12 tim Liga Perdana. So semuanya 24 tim. So 24 tim, semua tim akan tengok kita punya performance. So kalau kita bagi yang terbaik untuk pasukan masing-masing, insya-Allah kita ada tempat di mana-mana kelab. So saya wish all the best pada semua pemain. Kita tahu kita sebagai pemain ni, saya tahu dia punya rasa, dia punya feel, dia punya gigil bulan 10 tu dia punya ekonomi, dia punya market. So sebagai pemain, saya rasa terkesan juga. Saya pun rasa apa yang anda rasa. So saya wish all the best saja. Bagi yang saya akan, mana yang kita boleh tolong, insyaAllah kita akan tolong yang terbaik untuk bola sepak negara ni lah. Itu saja. Chris, kalau kita lihat, tak fair juga kepada FA, tak fair juga kepada players. Of course. Dia situasi ni semua kena muhasabah. Okay, tolong menolong antara satu sama lain, kan. Kerugian dianggarkan hampir 25 juta, bukan sikit anak. Jadi you dah ada share sikit tentang FA negeri, macam mana dia punya masalah nak selesaikan isu-isu ni. Dia orang ada kibintas sudah tentu ramai pasukan negeri dan juga kelab menghadapi cabaran apabila sponsor-sponsor atau menarik diri daripada perjanjian kerana tidak ada liga atau tidak ada Piala Malaysia dan sebagainya di peringkat negeri atau kelab. Tetapi kita boleh katakan bahawa setiap pasukan dan juga kelab memang mempunyai satu confidence level untuk membayar gaji-gaji pemain, kerana saya rasa tidak ada sesiapa yang nak lari daripada kenyataan ini. Apakah pula sekarang kita dalam proses daripada FA ke FC, dan mereka mempunyai struktur FA ke FC yang perlu diikuti dan perlu dipatuhi dan dipantau oleh FM dan juga MFL. Dan cuma kita harap bahawa situasi untuk pemain-pemain ni boleh dikatakan duduk berbincang bersama dan mencari satu penyelesaian, kerana dalam mana-mana isu seperti krisis seperti ni, Afizal, tidak ada pemenang dan tidak ada yang kalah. Kita kena duduk berbincang, mencari satu penyelesaian supaya kedua-dua pihak boleh berjalan dan berganding bahu untuk mendapatkan kejayaan tersebut. Baik. Seperti Safi katakan tadi, it's a tough situation, bukan saja untuk pemain kelab, malah juga untuk penaja, kerana mereka terpaksa justify duit jumlah yang diberikan kepada kelab atau kepada persatuan. Baik. Dan sekarang pertandingan tidak dijalankan. So mereka juga kena explain kepada pengarah urusan mereka, board mereka dan sebagainya. So it is a situation di mana semua kena duduk berbincang dan mencari jalan yang terbaik demi bola sepak negara. Okey. Kita beralih kepada JDT. Mereka terpaksa juga melupakan ACL, ekoran masalah pandemik COVID-19 ini. Ini saingan peringkat kumpulan. Kita lihat bagaimana pendapatan yang boleh dijana apabila beraksi dalam ACL. Menang dalam peringkat kumpulan RM206,000,
Seri RM41,200, 247,000 subsidi perjalanan, denda tarik di RM206,000. Ini impak dia. Okey. Tetapi JDT melalui kenyataan dikeluarkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Johor menyatakan bahawa ini langkah terbaik. Okey. Tetapi dia seiring JDT seiring dengan apa yang berlaku itu di peringkat antarabangsa. Tetapi di peringkat lokal saya rasa mesti terkesan juga satu kerugian Syafiq melihat senario ni. Okey, macam tadilah Piala Malaysia tangguh, so dibatalkan, so JDT pun tak dapat kembali bersambung si Champions League. So sebagai pemain mesti akan rasa terkilan sebab ini adalah satu pentas yang boleh dikatakan memang satu pentas yang terbesar pada pemain-pemain yang dalam Malaysia. Awak dah main kan? So ACL Champions League ni bagi saya peluang yang terbaik untuk kita menimba pengalaman untuk individu secara individu. So kita terpaksa akur dengan kerajaan bahawa kita JDT tak dapat sambung untuk liga. So hopefully saya berharap JDT akan dapat bersaing lagi di masa akan datang, bersaing di season depan. Dan dapat apa yang JDT punya inilah dia punya visi dia untuk dalam ACL ni. Okey, saya sambut panggilan terlebih dahulu. Hello. 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 Okey, baik. Dia orang tengok Christopher Rush sebab minggu lepas Christopher Rush dia viral. Wah, dia punya komen tu viral. Dia orang takut. Demam Syafiq Rahim lah dia orang cakap. Syafiq Rahim ni. Okey, saya nak baca komen-komen. Okey, terus maju untuk tahun depan dengan Melaka United dari Saiful Nizam. Muhammad Manaf Zaikri, Syafiq legend Kedah. Syafiq mana? Syafiq Ahmad ke? Syafiq mana? Okey, Muhammad Zakir, rakyat pun dah tak faham dengan menteri-menteri yang ada sekarang. Macam-macam, lu fikirlah sendiri. Okey, itu komen ni diberikan. Ada orang tulis tu, menteri-menteri is watching with you lah. Alamak. Tak apa. Hak untuk bersuara. Penaja mahukan ROI. Jika tiada ROI yang boleh memberi keuntungan, agak sukar untuk penaja meneruskan tajaan. Sebab itu tim perlu ada komitmen. Seperti contoh, melabur dengan media. Dari situ penaja dapat mendahan menerusi media. Okey, cantik. Bagus, komen cantik ni. Bagus. Okey. Skuad kebangsaan. Saya rasa Tan akan jadi, tak tahu nak plan macam mana dah. Nak pergi ke mana, nak main di mana. Negara lain dah buat game dah kan. Hari-hari tengok dekat Astro Super Sport, Astro Arena ada je game kan. Tapi kita ni nak main di mana? Nak main di Uganda ke mana ke? Itu merupakan satu cabaran untuk Coach Tan Cheng Oh ya, seperti mana yang kita discuss minggu lepas. Kerana sekarang tanpa Piala Malaysia, competitive matches untuk pemain pun tak ada. So kita harap dapat kebenaran. Saya rasa yang ini bukan satu masalah untuk membenarkan pasukan kebangsaan berlatih, kerana sebelum PKPB yang kedua pasukan kebangsaan diberikan kebenaran untuk berlatih untuk 10 hari di MSN di MSN dan sebagainya. Dan saya harap kali ini kita boleh mendapatkan kebenaran, dan saya agak pasti bahawa Sekretariat FM sedang bekerja dengan begitu gigih untuk mendapatkan kebenaran daripada KBS dan MKN. Mungkin kita boleh adakan satu perlawanan persahabatan atau tertutup sebagainya tahun depan sebelum Tan bergerak ke perlawanan Piala Asia, seperti mana yang Thailand lakukan ya, national team versus Thai All Star dan sebagainya. Kita juga boleh main untuk beri satu match exposure kepada pemain kalau dibenarkan sekali lagi oleh MKN tahun depan. Kalau tahun ni memang tidak boleh lah, kerana Piala Malaysia pun tidak dibenarkan jalankan ya. Baik. So bagaimana pula untuk pasukan kebangsaan? Tetapi kita kena gunakan dalam 2 bulan yang ada sebelum pasukan berangkat. Nak buat apa pula, paper sebagainya kena buat sekarang. Saya ingat paper dah buat, kerana pada PKBP yang kedua kita diberikan kebenaran. Okey, wartawan Nadia Arena sila pantau kenyataan Chris ni. Paper dah dibuat, jadi tolong follow up. Ya, kebenaran pun telah diberikan untuk 10 hari dulu untuk mereka berlatih. Jadi kita boleh gunakan konsep paper yang sama.
kerana ini akan melibatkan pasukan kebangsaan ke Piala Asia. Baik. Jikalau anda dipanggil semula dalam skuad kebangsaan, why not? Syafiq Rahim. Okey. Jawab susah nak Memang jawab. jahat lah. Tapi bagi saya kita tak tahu Tak cerita kalau. Kalau cerita kalau, Fik. okay, kalau kita tak tahu future. Okey. Kita tak boleh cakap future. Kalau saya cakap tak pun mana tahu saya masuk. Betul. Lepas tu kalau saya cakap saya nak, mana tahu depan saya tak buat pula. So maknanya kita tak tahu future. So saya harap doa-doa daripada family saya lah. Doa-doa daripada family saya, doa-doa yang terutama adalah orang tua saya dan isteri saya lah. If dapat kembali kepada pasukan negara, satu penghargaan juga bagi diri saya juga. Baik. Untuk last orang cakap. Wah, ada harapan lah tu. Untuk saya Ada harapan lah, Chris. Dia cakap last. Dia cakap last. Skop ni. Ni skop. Okay, Fina Nasrom, Zuhail Mizanazam, Terus please call be ready. Tanjung sekarang. Okay? Terus call Tanjung sekarang. Sekarang Tanjung, coach. kita pun tahu Why ramai not? pemain-pemain sekarang yang ada dapat mampu bagi yang terbaik untuk pasukan negara. Baik. So kita give chance pada pemain-pemain ni untuk bagi dia punya impact pada Baik. pasukan negara. So yang penting kita punya negara, pasukan Malaysia dapat satu level yang baik. Okey. Level yang baik. Tadi you cakap apa, Chris? Sebelum kita break, you cakap apa? Kita buat Thailand lawan Thailand All Star. Ya. Okay, next game kita akan cadang kepada FAM. Malaysia lawan Malaysia All Star. Malaysia All Star tu head coach dia Datuk K. Raja Gopal. Setuju. Captain Syafiq Rahim. Boleh. Macam- Gandingan. Gandingan. AFF Suzuki Cup. Betul. Itu baik tu. Itu winning combination tu. Winning combination. Yelah. Nak pergi cari Rezeki lah. nak pergi cari Asaruddin Putra Omar lagi. Mana pergi tu? Yang ada dalam pasukan negara sekarang pun ada lagi Ya, pemain betul. masa sekarang ni. Itu kita tahu skor yang tak apa, itu kita boleh bincang tu. Kita buat boleh jadi. Tapi yang paling penting dia memang Dia ada keinginan. Ada keinginan. Ada Itu kalau penting. collab. Yes. Ah. Okay, Zul. Mana Zul ya? Jangan main-main lah Zul. Mana dia pergi tak tahu ni. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini untuk segmen yang ketiga dan segmen keempat. Segmen keempat ni mungkin saya akan more kepada kalian di Facebook dan juga Twitter saya kerana semalam sebelum saya break semalam Twitter saya jadi kecoh dek kerana proses perpindahan pemain yang saya tweet lah. Okay? Jadi kita akan kembali selepas ini untuk bincangkan nanti lagi. Okay, baik. Berehat seketika. Okey, dapur panas. Apa yang ada dalam dapur panas? Jom kita saksikan dapur panas. Kontrak pemain perlu ejen, pasukan perlu jimat berbelanja. Okey. Siapa awak ada ejen? Saya tak. sendiri je. Awak ejen Zandra lah ejen awak. Awak tak ada ejen Saya tak ada ejen lah. Ah. Saya sendiri. Daripada dulu pun sendiri. Tapi kalau rezeki di luar, main di luar, you must have Yes, the of agent. course. Kena You must have the gunakan agent. professional. Profesional pasal urusan-urusan yang urusan kontrak, urusan lawyer, everything. You must have agent lah kalau you main di Liga luar. So kalau Liga Malaysia ni maybe kita boleh bergerak sendiri. Kalau mungkin itu zaman saya dulu. Betul. Okay, zaman sekarang kita tak tahu. Betul. Kita tak tahu macam mana cara-cara kontrak yang lain. Terms kontrak tu. Terms kontrak. Terms So and condition, maybe itu hak pemain Masing-masing lah. masing-masing untuk you nak appoint agent untuk you berada di mana-mana kelab Baik. untuk jaga tengok you punya kontrak. So itu hak pemain. So nak lebih pro, nak lebih as a macam pemain-pemain di luar, kalau you rasa nak kena ada agent, go. Kita tak ada masalah. Kita pun sebagai pemain lain tak ada masalah. Chris, lambakan ejen. Mesti gelak kan? Saya dah baca soalan tu. Lambakan ejen kan. Ada ejen yang saya rasa memang dia fulfill lah. Okay, tapi kadang-kadang ejen ni pun ada segelintir lah. You faham lah, Chris? Senario dia. Kerana itulah kita selalu memberi nasihat kepada pemain-pemain yang terlibat
supaya menggunakan ejen-ejen yang profesional. Kerana apabila tidak menggunakan ejen yang profesional dan akibatnya kesannya ialah pemain tersebut pemain itu sendiri menjadi mangsa. Ya, ada yang ejen tidak hadir untuk masa hearing atau selepas sign kontrak hilang terus, selepas ambil deposit tak tanya khabar pemain macam mana dia ada dan sebagainya. Ya, tapi saya rasa sekarang dengan PFAM punya involvement, Professional Football Association Malaysia dan mereka juga katakan protect the player punya interest, kita dapat melihat kes pun sekarang banyak berkurangan compared to before. Ya, I think Syafiq will know dulu banyak kes yang kita terima agent sign contract, double contract dan sebagainya. Tapi kita melihat kes seperti itu tidak ada lagi dalam setahun dua tahun ni, banyak berkurangan atau mungkin tidak ada lagi kes seperti itu. Tapi memang saya setuju dengan Safiq katakan tadi, kalau boleh gunakan ejen-ejen yang profesional, yang mempunyai legal background dan boleh protect player punya interest dan menjaga mereka bukan saja dari segi kontrak, juga menjaga mereka dari segi social media, commercial mereka, sponsorship mereka. That's what you call players management, ya, bukan saja ejen. Dapatkan kelab bermain tidak, ya, sehingga tamat kontrak dari segi sponsorship, hal-hal peribadi pemain tersebut dan sebagainya. Ada ejen yang hantar pemain bermain di luar negara, terus tak tengok pemain tu bagaimana mereka ada dalam keadaan yang mana. Ya, so we hope those kind of things tak happen lah. Awak pernah sign MOU, Fik? Sepanjang awak main ni? MOU? Maksud dia kontrak MOU, deal MOU dulu. Deal MOU. Tak. Saya daripada semenjang saya main ni, saya tak pernah sign MOU. Saya just kita jumpa jadi sign. Jadi lepas tu kat time tu juga sebab saya tak suka, kita tak nak sign MOU ni perjanjian sebab yalah kita berjanji and then kita tak tahu, macam saya cakap tadi, kita tak tahu masa akan datang apa yang akan jadi. Betul. Kita tak tahu masa akan datang apa yang jadi. So kalau you pegang you punya promise tu, janji tu, you akan buat lah. So banyak pihak sekarang ni maybe lah yang kita tengok banyak pihak yang ejen-ejen ni janganlah ambil kesempatan pada pemain-pemain ni. Yang saya nampak kebanyakannya yang mengambil kesempatan pada pemain-pemain. Kita pemain ni hari-hari kita training, hari-hari pagi, petang kita game, kadang-kadang you don't have a time with your family. Macam jauh penjarakan ke apa semua dengan family. So you jangan take advantage pada pemain-pemain ni lah. Yang saya harapkan. Saya harapkan janganlah ambil. Sebab kalau you take 1,000 only dalam setiap bulan pun, kalau you have a 10 player, you punya earn 10,000 juga. So you jangan kudakan pemain ni macam macam tak ada respect lah pada pemain. So you deal betul-betul as a pro, as a professional with your player. Kadang-kadang kita pemain ni, kita ni belajar kerana tak adalah tinggi mana. Mungkin Tuhan tu bagi kelebihan kita pada pemain bola sepak. You tak bagi kelebihan kepada pelajaran. So yang datang dari kampung, so berjanji cakap okay, I can approach you dalam tim macam ni. So you give me this lah, this type yang deal lah. So sometimes kadang-kadang yang kita tak fair pada pemain. Betul. Sebab pemain bagi dia ambil kesempatan. So jangan ambil take opportunity yang macam tu lah. You kerja dengan dia, contoh you bring this, you get 10%, this. So to be fair pada pemain, fair pada ejen. Salah satu tu Hafizah, kita tengok tak ada ejen yang ada katakan long term. Dia kena tengok long term relationship tau, bukan setakat masa untuk musim ini. Apabila seorang ejen deal dengan pemain, kena lihat untuk 2-3 musim. Itulah kita lihat dekat negara lain, ejen dengan pemain tu macam kawan baik because mereka dah lama bertahun-tahun bekerja dengan ejen, hampir 20 tahun lebih. Lepas habis bermain pun mereka masih gunakan ejen tu untuk mendapatkan penaja, buat program klinik bola sepak dan sebagainya. So it is a evolving business lah. So itulah yang kita dapatkan bahawa saya rasa banyak program akan datang. You dah habis main bola career pun, you can you can treat as a management part untuk you punya career terus selepas main bola. So banyak term-term kat situ you can share, you can be share everything. Saya tengoklah kita boleh share
macam saya mungkin saya kenal Chris dah lama daripada saya kecil. Maybe Chris yang bawa saya juga pergi Cardiff, daripada Nike. And then so now kita keep in touch and then still share apa yang kita boleh buat, apa yang kita plan for the next lepas you dah habis main bola. Apa you can carry, sebab diorang ni yang segelintir yang kita ada sekarang ni, maybe you tahu as part of business. Kita tahu pasal bola. Kita baru nak involve dalam business. So kita kita kena belajar benda ni. Betul. Kita kena belajar, kita kena share, kita kena tahu macam mana, macam kita main bola, macam mana you nak sepak macam ni, so you kena training hari-hari. Macam mana you nak sukses dalam business ni, you kena training hari-hari lah, you kena belajar. So yang saya tengok lah, kita boleh keep long term. Tapi saya harap one day bila Syafiq dah retire daripada bola, dia pun boleh jadi seorang agent, kerana beliau boleh menjadi satu, no, this is serious kerana apabila serius gapan. Because apabila seorang pemain, bekas pemain negara, kapten negara, kalau boleh membawa perubahan dan mendidik anak muda dalam skuad tersebut kepada arah yang betul, of course. You bayangkan Syafiq jadi agent, negeri mana nak main dengan dia? Saya tak mau mention siapa-siapa Saya tak mau mention siapa-siapa Kalau siapa yang ingat cerita ni dalam kita 3 orang ni, gelak saja, okey? Jangan, saya takkan mention, saya gelak je. Ada seorang pemain ni dia balik daripada overseas. Okey, dia balik daripada overseas. Dia balik, dia jumpa FA dia minta mesin basuh. Okey, dia minta mesin basuh kan? Sebab dia rasa sebab apa? Profesional. Ya, profesional. Itu betul. Pembelajaran. Ada orang, dia cerita lah, ada orang cerita, tapi benda tu pada saya is a professional. Of course. Kan? Yalah. So sekarang ni kebanyakan FA dah letak mesin basuh dekat Mesin basuh. Ya, kita kena ucapkan terima kasih kepada individu terbabit. Betul? Jangan sebut nama. Jangan sebut nama. aduh, no, bukan. Dia macam ni. Life as a footballer ni is period the time dia sekejap aja. Betul. So time tu lah you nak keep your duit. Time tu lah you nak your fitness, your family, anything. So sepatutnya macam mana now JDT buat. Bukanlah kata you jangan cemburu dengan apa yang dia ada. Betul. You cemburu dengan usaha dia. Ya, betul. Cemburu dengan apa yang dia ada. Jangan cemburu dengan kejayaan dia. No, you Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Apa yang Tengku Mahkota Johor buat. So you treat player semua as a world class pemain. So, world class player. You okay lah, contoh lah macam saya. Before saya main Johor, and then now balik di Melaka. So before saya main Johor, saya Selangor. Okay, Selangor you have kita pakai angka je. Saya kat Selangor saya ada 6. Saya pergi Johor dah 10 per 10, 6 per 10, 10 per 10. And then you keluar balik daripada Johor, you going down to 5 per 10, 6 per 10 balik. So maknanya dah 10-15 tahun you dah main dalam bola sepak Malaysia ni, tak ada perubahan. The only one club yang ada perubahan, JDT. Kalau kita tengok betul-betul, sepatutnya you kena treat 10 tahun. Bang, kalau 10 tahun kita simpan duit 1,000 pun satu bulan, kita simpan 1,000 pun sebulan, 10 tahun dah berapa ratus ribu kita ada, kan? Tapi kalau kita simpan for the club lah, macam saya baru macam bukanlah baru, tapi saya belajar benda ni daripada mula saya masuk Johor. Betul. Yes. Saya belajar benda ni TMJ as saya punya inilah ikon ataupun saya punya mentor untuk insya-Allah, mana tahu satu hari saya ada club saya sendiri bola sepak, mana tahu. So saya kena ikut macam mana cara TMJ buat. So maknanya setiap club dalam bola sepak Malaysia ni, you jangan cemburu dengan kejayaan dia JDT. You cemburu dengan apa yang dia dah buat untuk klub. Tirulah dia buat apa kan? Tirulah. Macam saya, you tak ada 100, you janganlah buat 100. You buatlah RM10. You buat RM10. At least dalam buat 10 tahun, buat. You dah ada RM1,000, you dah buat macam-macam. So maknanya macam tu. You ada 100, you janganlah belanja 150. You belanjalah RM50. Tapi macam tu. Tapi cerita mesin basuh tu baik kan? Mesin basuh tu, ya betul. Sampai sekarang, Presiden FM jumpa saya pasal benda tu. tak, for me lah, itu saya punya. Tak betul, fake. Cerita tu sebenarnya, I dapat cerita tu zaman dulu, adalah 2-3-4 tahun. Tapi pada saya ambil benda tu sebagai benda yang positif lah. Ya. Kan? Sebab ada lagi tim-tim yang habis training,
Habis Bawa training balik sendiri. bawa Itulah saya cakap sekarang ni player you datang you kena tahu apa Hak. nak training hari ni. Bukan ni pukul 2 ni sekarang, pukul lepas Zohor ni, baju dah ada belum ni? Baju ni berkasut apa nak ni. Sepatutnya kelab dah sediakan datang je. baju. Bukan datang je. Itu okeylah, datang you dah fikir Okey. 100% padang. 100% training apa nak ni. So macam kita datang office, bang, kita datang office tak ada meja, bos. Tulisan apa, pen tak ada, aircon tak ada. Kena buat kerja atas lantai. Macam mana? So macam mana bola sepak? First adalah padang. Baik. Second macam-macam benda. Facility. Sebab kita ni dia buat sekali je one time. Dia boleh pakai sampai 10 15 tahun. Kalau kita tengok negara jiran kita Thailand, kita tengok simple dressing room tapi world class punya padang. Baik. Pitch. Lepas tu semua kat situ Infra. saya rasa benda-benda macam ni, macam saya pergi Cardiff lah. Cardiff dalam liga apa Division dia 2 punya masa tu. Division 2. Lepas tu And power. the small club tapi Mercedes sponsor. You player yang datang dia bagi kunci nah. Ini Kau kita ambil Mercedes, kita kau. kau ambil pakai. Facilities macam mana? Lepas tu tempat training macam mana? Ini dia kecil tapi bukanlah saya katakan ini Ini yang adalah kena hak. buat tak, tapi kena mulalah. Kena mula daripada sekarang. Maybe 10 tahun, 5 tahun. You macam build the business you lah. You ada mesti you ada program business, ada plan, business plan. You mesti ada business plan. Okay, 5 tahun, 6 tahun kat mana business ni pergi. Macam bola sepak. Kalau sekarang you start, okay, you dah ada 5 tahun. Macam saya, ini saya cakap true story lah. Saya datang deal for jadi Johor. Bos Tengku Mahkota Johor bagi saya plan macam ni. Apa for JDT? Last kali stadium. So now JDT Stadium. betul. Business plan for JDT. This Syafiq ni. Mula-mula saya risau. Boleh cakap dengan Tengku sendiri. Mula-mula saya cakap sebab time tu kan Pahang Yes. ni. So bos cakap you don't worry ni lah. So adalah 4-5 players yang ni. Pun saya pergi. Saya player pertama yang Betul. saya player pertama yang sign sebab saya tengok good plan. Saya tengok memang yang terbaik. Saya cakap kalau saya nak ni memang kena buat lah. Jadi Tempat training satu-satu ambil pak stadium. last kali jadi stadium. Stadium. Jadi So betul saya cakap dalam masa-masa 7 tahun. Plan, business plan. Baik. 7 tahun. So macam itulah kelab-kelab yang akan datang. Walaupun kita kecil, walaupun kita kelab Baik. kecil. Kalau you dah terapkan as a professional world class pada pemain-pemain ni, insya-Allah satu hari nanti kita punya pemain-pemain ni dia takkan gigit jari yang dia makan. baik. Rancangan motivasi petang ini ditaja oleh tapi true story. Yeah, it's from his experience. Experience. Segi pengalaman dan sebagainya. Kerana itulah tadi saya pendekkan Gaban. Saya kata kalau Syafiq satu hari jadi agent, senang. Tapi cerita dia punca yang jadi panjang ni pasal Micin Basuh. Micin kan? Basuh. Mesti basuh. Ya. Kita tahulah siapa yang mulakan. Tahulah, kita pusing balik. Itu aja cerita dia. Ya, nama kita rahsiakan. Biarlah kalian semua carilah siapa pemain tu yang balik dia minta Micin Basuh. Dekat Persatuan Bola Sepak 10 tahun. 10 tahun. 10 years. Jadi kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini. Sebelum kita berehat, kepada pengurusan baru bola sepak Malaysia yang akan beralih daripada FA ke FC, letakkan prioriti utama Micin Basuh sebagai target. Kalau itu pun orang tak boleh buat, nampak lawak tau. It show how professional are you. Correct. Betul tak? Betul. Sebab apa? Daripada buang masa duk bertekak pasal logo, kan, lebih baik buatlah sesuatu. Macam Syafiq tunjuk. Macam mana dulu yang Teramat Mulai Tengku Mahkota Johor plan something. At the end 7 tahun stadium tu tersergam indah. Jadi fikir-fikirkanlah yang baik, yang busuk bola sepak Malaysia ni. Kita kembali selepas ini untuk yang ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan perpindahan bola sepak Malaysia, di samping kita dapatkan reaksi daripada anda semua. Berehat seketika, kembali selepas ini. Okey, kita kembali semula untuk gosip-gosip perpindahan. Selangor
Okey, kita tengok Selangor buat persiapan awal. Dah umum dah. Kita harap bagi jadi bagi betul lah kali ni Terengganu ke pentas Asia, susulan Piala Malaysia di Batal. King Raja kembali. King Raja kembali ke mana? Dekat je. Kelana Jaya ke Petaling Jaya, tak jauh. Ais silap pula. Kejap lagi dia call lagi ni. Baru semalam video call dia. Hafizal. Okey, gosip semakin menarik lah. Syafiq, saya nak dapatkan sebelum kita pergi lebih jauh. Syafiq, kekal di Melaka? Kita tak boleh janjikan apa-apa. So kontrak saya pun habis end of November ni. So kita tengok apa yang plan seterusnya lah. So bagi saya di mana-mana pun ada rezeki. So sesiapa saja mana-mana klub yang saya bermain, saya akan bagi yang terbaik lah. Itu yang penting. Kita akan bagi yang terbaik untuk pasukan tu dan memberikan satu impact itu challenge bagi diri kita sendiri ataupun saya share pada pemain-pemain yang lain. If you main mana-mana club pun as a challenge, give your club ke satu tahap yang terbaik. Betul. Itu saja. Chris, I tak mau tanya lah sebab Kang ada orang cakap you bias pula kan. Betul. Jadi saya pun takkan jawab. You boleh tanya, saya tak jawab. Tak, okey, kita buat soalan tu general, okey. No problem, just joking. Nampak beberapa pasukan buat persiapan awal. Deal awal, siap semua. Lihat senario ni, nampak kita ini poin positif untuk bola sepak Malaysia. Saya boleh katakan lah, bila saya lihat atau baca dalam social media pasukan-pasukan yang bawa persiapan awal ni menunjukkan bahawa minat dan seriousness terhadap persiapan itu ada. Pre-season nak dimulakan awal. Kita melihat beberapa pasukan jurulatih pun telah sampai selepas kuarantin dan sebagainya, telah berjumpa dengan pemain dan ini merupakan satu tanda positif di mana walaupun tahun 2020 ni kita melihat sukan bola sepak tidak begitu kompetitif compared to last year dari segi sorakan dan sebagainya, tetapi mereka cuba membuat yang terbaik untuk season 2021. Saya rasa itu menunjukkan semangat daripada kelab dan juga negeri. Dan saya ucapkan tahniahlah kepada semua kelab-kelab ni yang berusaha untuk memajukan, untuk mengaktifkan industri bola sepak negara walaupun dalam proses daripada FA ke FC. Carsten Nizal telah pun diumumkan sebagai jurulatih baru Selangor. Ada Syarif Fikri confirm Selangor. Syarif Fikri adalah 2-3 orang pemain lagi. Ada 2 orang daripada Pahang, Wan Zek maintain, Halim Syahari maintain. Ni Selangor. Syafiq, melihat kepada pemain-pemain muda yang mula keluar daripada zon selamat lah. Bukan sebelum ni tak selamat, tapi nak kembangkan karier macam pemain muda Pahang yang akan mungkin join Selangor. Satu tekad yang baik sebenarnya nak keluar peringkat awal. Ya, bagi saya dia nampak mana klub yang boleh give you punya dia macam ni tau. Dia pemain yang dia tahu mana klub yang boleh bantu dia untuk kembangkan dia punya career. Untuk bantu dia di mana dia boleh pergi jauh. So you kena ambil ni sebagai satu cabaran juga untuk diri you. Untuk dia kena kelab ni dalam Malaysia ni yang saya tengok okey lah, now JDT dia tahu apa dia punya plan dan tahu okey this season apa yang kita target. So dalam kelab masing-masing, dalam kelab dalam Malaysia ni you perlu ada macam tu. So senang pada pemain-pemain. Okey, kita deal first. Okey, what's your plan? Apa target club? Okay, contohlah kalau target kata top 4. Contohlah kita kata top 4. Oh, it's a good for motivasi pemain. Baik. Kan? Okay, kalau you boleh cakap kita punya target top 4. So as a management, you punya you punya pemikiran adalah top 4 punya pemikiran lah. Okay. Saya nak ada lagi 4 minit. Sebab belakang ni saya nak santai sikit. Saya nak bagi terus antara rumours yang saya dapat. Seperti yang tertweet. Okey ayat tu. Saya tertweet
Okey, dimaklumkan menerusi perbualan telefon dengan salah seorang individu di Perak mengesahkan bahawa Perak bakal kekalkan almost 80% pemain untuk musim depan. Okay. Sementara Melaka juga melalui perbualan telefon sebentar tadi sebelum sampai ke ofis, dimaklumkan juga separuh daripada tim akan kekal. Kedah, okey, Kedah dijangka itulah kalau boleh baca tweet saya tu kan, bentangkanku permaidani dari baldu berwarna putih. Permaidani itu bahasa Melayu. Bahasa Inggeris Kapet. Jadi faham sendirilah. Okay. Next. From Shah Alam to Alostar. Okay. Itu antara tweet lah. Kepada warga negeri, kami ucapkan selamat kembali. Macam naik kapal terbang. Itu antara saya tweet. Lepas tu cukup agak dengan tu. Sebab apa? Yang excited nak tahu ni, production. Ni semua ada kaki kiri, okey. Yeah. Apa pun boleh follow Twitter saya, follow Astro Arena untuk mengetahui perpindahan apa yang akan berlaku. Difahamkan Pulau Pinang juga sedang mengintai 2 penjaga gol untuk dibawa ke Pulau Mutiara. Okey. Jurulatih pula. Jurulatih Aidil telah pun sahkan bersama dengan Kedah. Masih lagi terumbang-ambing situasi Nizam Azhar dan juga Manzur Azwira. Okey, Irfan Bakti tak tahu, tapi King Raja ni, saya rasa tak jauh. Kelana Jaya ke Petaling Jaya? Tak jauh. Training center pun mungkin kat Bukit Jelutong. Yeah. Dia akan call you lah. You jawab telefon bila dia call. Habis lah. Junior ada call you? Tak ada. Ada? Junior rasa KL kan kot. Okey, Fik. 5 pemain sepanjang awak main ni, antara awak rasa main Malaysia, main kelab kan, 5 pemain yang awak rasa memang this is the best untuk awak personally. Player? Malaysia. Player Malaysia lah. Dalam Malaysia. Tak kisah awak, tak kisahlah. Safi Salih. Mak Yo. Aidil. Zakwan. And Amar Rohidan. Bagi saya this is the best pair for me lah untuk saya. Pairing tu masa tu Pairing tu. Kalau kita tengok kan, dia sama macam Syakir. But Amar punya, dia punya seni, saya kata seni maybe lebih sikit pada Syakir, tapi Syakir tough. Amar not tough. Tapi dalam defensive midfield tu, bagi saya Amar Rohidan still one of the best lagi masa. Saya rasa kalau dia still dia punya performance, dia punya keep tu, mungkin dia akan boleh pergi lebih baik lah. Okey, Chris, 3 pemain yang anda minat di Malaysia, 3 pemain sekarang. Syafiq Rahim, Safi Rahim, Hafiz Alamat. Itu paksa punya tu. Paksa. Syafiq Rahim, of course Sapawi. Brandon Gunn. Yeah. Cantik. Okey. Last EPL club. Ya. Club mana EPL? Saya. Saya club Manchester mana, City ke United? Manchester United. Masih tak ikhlas saya nak jawab. Susah sikit. Saya MU Spurs and Everton. Arsenal nombor 1. Tak payah cakap. Okey, Arsenal nombor 1. Nombor 2? Arsenal saja. Okey, Fik. Last. Apa? Siapa nak beli baju awak tu, beli dekat mana? Boleh follow kat mana? Okey, so sekarang ni production ongoing. So nanti kita akan bagi tahu bila kedai semua dah open, kita dah buka. So dalam online, so you keep boleh tracking kita dalam Instagram. Lepas tu boleh tengok kita punya website Sports Revo juga. Kita akan keep updating apa dia punya design-design yang baru keluar. Baik. So sekarang ni kita agak sibuk sikit untuk kedai di Bangi, Evo Mall, insyaAllah. So all nanti akan datang, saya akan jemput. Dalam 10-15 tahun Sports Revo jadi katakan official supplier untuk pasukan kebangsaan. Ya, insyaAllah, amin. Tapi sebelum tu yang official ni, official attire untuk Astro Arena. InsyaAllah, amin. So adalah National team. Okay. Baik. Guys, thank you so much. Masih Hafiz Alam. Masih Chris. Terima kasih. Syafiq, walaupun beberapa kali try, hari ni juga akhirnya berjaya. Dan lepas tu kita kena cepatkan sebab Chris nak ambil anak 4.5. Tak. Siap.
Ada masa. Ada masa. Sambung. Jumpa dan jumpa lagi. Ingat, busuk ke, wangi ke, inilah bola sepak kita. Tetapi kepada pengendali pasukan musim depan, berhati-hati di jalan raya. Jangan anda terjatuh. Namun sebelum saya berpisah, ingat, keyword dia hari ini, jangan lupa beli mesin basuh. Jumpa lagi. Saya Hafizal Ahmad. Assalamualaikum. Majulah bola sepak untuk semua. Ini rumah kita, ini liga kita, tanah tumpah darah kita. Bye-bye.